Sama Bagi balik N yang asal tu. link tadi ya. Tapi gunakan ni yang si. Okey, kemudian masuklah. Sekejap Din, ada sikit masalah. So macam mana? Okey, boleh live lah. Apa nama tu si Hafiz tolong live kan? Cik mana tahu ke? Boleh masuk? Dah lah, Cik Azman masuk dah. Alright, Cik Azman kita akan mulakan sekejap lagi. Duduk dengar apa? Labyrinth Ideas. Okey, tak apa. Sambil-sambil tu, lewat sikit tak apa. Okey, Hafiz boleh Hafiz? Ya, aku keluar Okey, dah masuk dalam Facebook ah? Dah keluar. Cik Man tak dengar saya tengok. Cik Azman dengar tak suara saya? Tak dengar tu. Dengar, okey? Dah boleh start kan? Cuba aku just okey, boleh. Dah lah. Dah live, okey live. Okey, alright. Then boleh kita Dengar, Tuan. okay, dengar ya, Cik Azman? Okey, okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita minta maaf, saya sebagai pihak ni mohon maaf ada sedikit teknikal kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan diskusi kita untuk siri kedua Suara UMP, dan pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan rakan ataupun sahabat kita yang juga merupakan ketua persakawan ya, ketua persakawan Universiti Malaysia Pahang, Encik Azman Abdul Rahim. Alright, sekarang kita ada live ya. Cik dia kita ada live. Okay, Cik Azman nampak ya? Cik Azman? Boleh ya? Cik Azman? Kita tunggu sekejap Cik Azman untuk berada di Assalamualaikum Cik Azman. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh dengar. Okey, kita ada sedikit teknikal dan juga masalah internet di sini, Encik Azman. Okey. Selamat datang ke diskusi Suara UMP yang kita adakan untuk seri kedua. Walaupun sikit kelewatan, insya-Allah kita akan teruskan juga dengan diskusi kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat datang Encik Azman, semoga sihat. Waalaikumsalam, alhamdulillah, terima kasih. Right, kepada semua penonton, saya sekali lagi minta maaf kelewatan kita dalam live, dan insya-Allah kita teruskan diskusi 40 minit kita pada pagi ini, dan kali ini bersama dengan Encik Azman Abdul Rahim, Ketua Persakawan Universiti Malaysia Pahang, yang akan bersama-sama untuk membincangkan satu topik yang menarik tentang pengurusan ilmu era COVID-19. Dan kita sedia semalam kita sudah membincangkan aspek kepimpinan dan keusahawanan, dan pada kali ini kita akan cuba berdiskusi, membincangkan ataupun dapatkan maklumat dan juga pandangan daripada Encik Azman yang juga merupakan orang lama dalam dunia buku dan dunia kepustakaan,
mungkin pada pagi ini kita nak dapatkan sedikit Encik Azman, pandangan Encik Azman, apakah sekarang ni kita tengah berlaku dengan normal baru yang disebut-sebut normal baru kan. Jadi apa sebenarnya normal baru ni dalam konteks pengurusan ilmu atau perpustakaan sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Moderator, Saudara Azli, Editor Kanan Penerbit UMP kerana sudi menyebut saya pada pagi ini untuk membicarakan soal pengurusan ilmu di era COVID-19 ataupun di era new normal ni lah. Ya. Bila kita cakap pasal new normal, ia adalah satu praktis baru ataupun normal baru yang kita perlu sesuaikan dengan mengambil kira tentang pengguna perpustakaan kita ataupun pelanggan kita dari segi kes perpustakaan lah. Ya. Bila kita bercakap pasal norma baru, beberapa perkara yang perlu kita ambil ataupun titik beratkan, iaitu tentang pengurusan perpustakaan ataupun pengurusan ilmu yang sedang berlaku dan akan mengalami perubahan. Tapi bila kita bercakap tentang pengurusan ilmu, sudi kiranya saya pisahkan ataupun terangkan sedikit tentang pengurusan ilmu yang berbeza sedikit dengan pengurusan maklumat. Ya. Kalau kita secara amnya, kalau perpustakaan ni, kebanyakan kita akan pandang kepada pengurusan maklumat. Tapi bila kita sentuh pada pengurusan ilmu, selalunya kita tengok pada apa yang dipanggilkan knowledge management lah. Ya. Selalunya visi knowledge management ataupun pengurusan maklumat adalah merujuk kepada menguruskan ilmu yang efektif merangkumi aspek kepimpinan, modal insan, proses dan juga teknologi. Itu empat perkara yang penting. Ya. So dari segi trust strategik bagi merealisasikan pengurusan ilmu, kita perlu ada kepimpinan yang berkualiti, modal insan yang berpengetahuan. Jadi kalau insan ataupun staf kita tidak berpengetahuan, apa yang kita nak uruskan? Ya. Jadi kita perlu ada modal insan yang berpengetahuan, yang mempunyai budaya ataupun mempunyai hasrat untuk berkongsi ilmu dan juga menciptakan new knowledge ataupun mencipta pengetahuan. Dan ketiga ialah proses, yakni aliran kerja yang berkesan bagi meningkatkan kualiti kerja kita, dan tidak juga kita lupakan tentang teknologi tadilah. Teknologi lah menghasilkan teknologi menyampaikan ICT bagi memudahkan aliran pengetahuan yang melintasi waktu kerja dan jabatan. Jadi secara ringkasnya, pengurusan maklumat ialah untuk membangunkan modal insan berpengetahuan, menerapkan budaya berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Itulah lebih kurang sebagai pengenalan kepada knowledge management, dan juga kita akan sentuh selepas ini bagaimana ia akan dijalankan dalam masa era COVID-19 dan juga norma baru. Okey. Cik Azman, kita dimaklumkan pada 23 hari bulan baru-baru ini kita menyambut Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia. Dan juga kita juga sedang mewawarkan Malaysia membaca, yang mana kita menyambut Hari Buku dan Hari Hak Cipta pada 23 hari bulan yang lalu. Jadi dalam konteks apatah lagi pada hari ini sepatutnya kita menyambut dengan lebih gemilang lah, tapi kita sambut dengan COVID-19 pula ya. Jadi kita terhad, pergerakan kita terhad, pergerakan kita tak dapat nak lakukan dengan baik. Jadi dalam konteks kita menerima pengiktirafan yang tinggi ya daripada UNESCO ni, bagaimana mungkin library ataupun cara kita menyambut, kaedah kita menyambut dalam suasana COVID ni, mungkin dapat disentuh sikit? Ya, alhamdulillah. Sebelum tu saya terangkan tentang KL sebagai ibu kota buku dunia dululah, ya, penerangan sedikit pendahuluan. Alhamdulillah kita Kuala Lumpur telah diistilahkan sebagai host ibu kota buku dunia 2020 pada 23 April bersempena dengan Hari Buku dan Hak Cipta Dunia. Jadi telah kita dapat pengumuman ni pada tahun 2018. Ya. Sebenarnya 2018 ni sangat penting bagi kita lah. Pertama, selain daripada pengisytiharan Kuala Lumpur sebagai kota buku, kita juga ada satu lagi yang peristiwa yang penting berlaku pada 2018,
yang kita ahli pustakawan dan juga information professional berasa banggalah apabila kita Malaysia dapat mengajukan IFLA World Library and Information Congress WLIC kali ke-84 pada tahun 2018 hari itu. So masa itu seramai 3,500 peserta lah daripada 112 negara telah menghadiri persidangan bagi pengamal-pengamal maklumat dan juga pustakawan. Jadi itu satu kebanggaan bagi Malaysia. Berbalik pada kota buku tadi, kita sebenarnya kota buku dunia ni telah dikenalkan UNESCO pada tahun 2000 dengan bandar pertama iaitu Madrid lah, Sepanyol, sebagai Spanyol sebagai ibu kota yang pertama, yang pertama. Dan alhamdulillah sebelum kita dipilih sebagai host ibu kota buku dunia, kota Sharjah yang ni di Emirat Arab Bersatu pada 2019 lah. Jadi penganjur bagi event ataupun acara ni lah daripada Dewan Bahasa Kuala Lumpur. Dia telah merancang pengisytiharannya patutnya di Dataran Merdeka, tapi sebab PKP tu jadi dibuat secara online lah di FB. So, selain daripada di BKL, Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa dan Perpustakaan Negara Malaysia, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan Persatuan Penerbit Buku Malaysia, mereka adalah pemegang taruh. Dan kita perpustakaan UMP ada juga contribution di bawah payung perpustakaan Universiti Awam. Sepatutnya kita ada booth di situlah di area KL tu. Tapi kalau kita tengok dari segi aktiviti-aktivitinya memang pesat berlaku secara online, terutama di FB ibu kota KL, ibu kota buku dunia, secara ni. Dan juga kita perlu tahu hasrat sebenar KLWBC ni. Dia tidak lain untuk meningkatkan minat membaca yang kita saban tahun mempromosikan membaca ni kepada rakyat kita. Dan yang kedua ialah memberi akses pembacaan di segenap peringkat. Yakni kita pembacaan ni bukan hanya di universiti sahaja. Jadi kalau kita tengok perpustakaan itu sendiri pun ada pelbagai-pelbagai perpustakaan. Kita ada perpustakaan universiti, kita ada perpustakaan awam, kita ada perpustakaan desa, kita ada dekat shopping kompleks pun ada perpustakaan. Jadi kita dah bagi akses kepada pembacaan. Kita ada dulu dan sekarang pun ada perpustakaan bergerak, perpustakaan online. Kalau nak baca buku pun boleh order, and then perpustakaan menghantar. Lepas tu kita ada, kalau kita nampak di kawasan kejiranan ada inisiatif yang mengadakan detail library kecil-kecil, library seluruh dan sebagainya. Yang ini hanya tujuan untuk membagi akses kepada pembacaan di segenap peringkat. Dan yang ketiga, aspirasi KLWBC ini ialah mengukuhkan industri pembukuan. Ini adalah asas kepada pembacaan lah. Dan yang keempat, memperkasakan minda kanak-kanak melalui pembacaan. Jadi aktiviti-aktiviti ini diadakan dari masa ke semasa. Even bersempena dengan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia ni, kita pada 23 hari bulan tu menjadi macam tarikh rahmat lah, di mana aktiviti-aktiviti bacaan dipergiatkan. Even pada 23 April lagi tu, walaupun kita dalam COVID, kita nampak kawan-kawan kita even di UPM Library sendiri, kita ada jom baca bersama. Ini mula-mula yang dulu macam tahun-tahun lepas, kita buat jom baca bersama 10 minit. Tapi saya pun heran ada dia duduk kosong. Maksud dia dah tak ada 10 minit lagi sekarang. Itu hanya sebagai meraihkan kita ada jom baca bersama. Kalau macam kita di UMP kita buat-buatkan secara poster dan sebagainya. Jadi pada 23 hari bulan tu, pukul 11 pagi, even kita tengah meeting, kita stop. Kita sama-sama baca buku. Jadi untuk menyemarakkan lagi atau memberi kita motivasi untuk membaca buku seterusnya. Ini sama macam Earth Hours lah. Kalau Earth Hours kan pada 28 3 tu, pukul 8.30 hingga setengah semua tutup. Elektrik, padam lampu selama sejam. Dan kita juga sebagai contoh running hour dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada usaha kita untuk mempergiatkan, mempromosikan lagi bacaan. Sebab kita tahu membaca adalah jambatan ilmu. Jadi dia ada relate lah. So itu lebih kurang lah aktiviti-aktiviti yang kita ada. Even sekarang pun kita tengok dah ada lagu kan.
Betul. Syarif kan. Itu Ya. salah satu usaha lah. Lepas tu kita ada tindak ketinggalan juga macam staff kita galakkan buat book review untuk dalam masa PKP ni. So itu lebih maknanya walaupun kita ada pergerakan terhad, tapi dalam konteks untuk menyebarluaskan ilmu kekal kita wujudkan dalam bentuk medium-medium lain dan platform lain. Betul Cik Azri, sebab ilmu ni tanpa sepadan. Ya. Buku hanya print book, buku hanya medium. Jadi kita boleh sampaikan ilmu melalui buku, audiobooks, even itu multimedia dan sebagainya. Ya, Cik Azri. Okey. Cik Azman, satu lagi soalan. Ada pertanyaan juga yang berkenaan tentang jika sekarang ini ilmu dah boleh diakses dalam bentuk berbagai-bagai platform, apakah perlu lagi wujud library? Perlukah library itu wujud? Ini soalan yang saya rasa itu kemas dia soalan mungkin. Okey, macam mana tentang Cik Azman nak jawab? No, library ni, library kita jangan tengok dari segi fizikal saja. Kalau kita tengok dari segi fizikal, kita pergi UMP library, itu library. Macam mana pula kalau kita pergi shopping complex? Ada small corner reading area, kan? Yang itu kita panggil mini library, kan? Jadi library perlu wujud, ada. Cuma dari segi servis tu kita kena berubah sikitlah. Kita berubah bukan hanya supply buku, kalau kita biasa dulu-dululah. Mungkin sekarang pada pemahaman pergi ke perpustakaan tengok buku, ada orang cop buku dan sebagainya. Tapi sekarang perpustakaan sudah berkembang, dah banyak berubah. Kita di perpustakaan boleh provide tempat rekreasi, rekreasi minda dan rekreasi fizikal. Kita boleh provide maklumat, tempat perbincangan, mencari ilmu dan sebagainya. Dan kita pula ditambahkan lagi dengan peralatan teknologi yang terbaru, digital format dalam e-book dan sebagainya. Jadi library masih diperlukan, librarian masih relevan. Cuma kita kena tengok market kita lah sekarang. For example sekarang kalau contoh library UMP ditutup, adakah ditutup? Tapi student masih boleh akses e-book, e-journals, dan kita tengok sekarang pun peningkatan e-book memang melambung. Dulu selalunya yang paling tinggi kalau elektronik, bahan-bahan elektronik ni ialah apa? Artikel. Kan? Nak buat apa? Sebab terpaksa nak study ataupun nak buat assignment ataupun nak buat research. Tetapi sekarang bila kita close, kita terkejut juga. E-book ni bukan hanya yang berkaitan dengan akademik, yang santai pun telah diakses oleh pelanggan-pelanggan kita ataupun pengguna perpustakaan. Jadi bagi saya, perpustakaan masih relevan, masih diperlukan. Jadi kalau itu maknanya peranan dia bukan sekadar untuk meminjam, bukan sekadar untuk seperti mana yang kita sedia maklum, sebenarnya peranannya lebih luas lagi. Jadi pada pandangan ataupun pikiran Encik Azman lah, untuk tempoh 2 atau 3 tahun akan datang, COVID ini akan banyak menukar norma baru kita selama ini. Mungkin library juga tidak terlepas daripada norma baru ini. Norma baru ini. Pada pandangan Encik Azman, apakah yang akan berlaku perubahan atau apa yang akan terjadi selepas ini dalam konteks menguruskan sebuah library? Apakah semua staf akan datang ataupun ada yang sebahagian akan berlaku lagi perubahan pentadbiran sebagainya? Okey. Kita tengok apa akan berlaku pada norma baru. Kita akan selalunya kita kata makan masa yang lama. Itu sebabnya Naib Chancellor kita cakap jangan kita terlalu panik ataupun gopoh-gapah. Sebab COVID ni ialah satu maraton. Ingat kita lah maraton. Jadi jangan kita kelang kabut, lepas tu kita lemah sangat terus. Tapi bila kita tengok, bila kita bercakap norma baru, maksudnya secara praktis kita berlain. Kita ikutlah nasihat daripada KKM supaya sebagai contoh social distancing, lepas tu bahan kita kena desanitize kita punya areas, kebersihan, basuh dan sebagainya. Okey, now kita pergi pada peranan kita masih sama. Peranan perpustakaan yang menghubungkan maklumat kepada pengguna perpustakaan. Itu peranan kita. Walau ada COVID, tak ada COVID, peranan kita perlu diteruskan, perlu sama. Tetapi cuma approach kita lain. For example, sebagai contoh, sekarang untuk membantu pengguna kita mendapatkan maklumat, apa yang kita perlu buat ialah kita open access kepada bahan-bahan perpustakaan. Semua.
ada certain library, setengah library, sebagai contoh, saya bagi contoh yang praktikal lah, ya. Dia refer pada apa? Buku. Okey, sekarang buku dah ada e-books, tak ada masalah. Betul. Journal memang daripada dulu ada dalam bentuk e-journal. Sekarang ada benda-benda yang kita panggil intellectual property, maksud kita punya bahan. Sebagai contoh thesis. Thesis masih ada setengah-setengah perpustakaan yang close, yang tak bagi open daripada luar ataupun access daripada luar. Jadi inilah masa kita untuk bertukar ataupun mengadakan satu inisiatif baru untuk membolehkan semua resources di library dapat diakses oleh pengguna perpustakaan. Jadi yang bezanya apa? Beza dari pilih format, bentuk, tetapi dari segi ilmunya, carriernya berbeza, ya. Tapi ilmunya lebih kurang sama, ya. Dan jadi kalau kita tengok di sini, services kita dari segi konten masih maintain, sama. Cuma dari segi, okey, kenapa kita datang ke library? Ada setengah-setengah datang library sebab dia nak suasana library. Betul. Saya nak belajar, saya ada pot saya. Saya pergi ke library, saya suka pot ni sebab dia sejuk. Ada orang suka pot ni sebab dia ceria dan sebagainya. Jadi tujuan pergi ke library ialah untuk suasana, environment, experience. Jadi bukan sebagai konten. Jadi kita kena ubahlah sikit. Tidaklah dia boleh duduk sebarangan, kan? Ya, betul. Tapi kita masih provide, boleh open tetapi dengan ikut SOP yang terbaru. So kalau kita tengok tujuan kenapa guna library ataupun access pada library, pertama konten, bahan kita ada. Kalau nak space kita ada, cuma adalah ikut SOP SOP tertentu. Dan satu lagi mungkin dari segi kadang-kadang orang pergi ke library ialah kerana untuk berkolaborasi dengan pelajar-pelajar pengguna-pengguna lain. Yang itu kita pun akan try our best untuk be kreatif supaya benda ni boleh dilakukan dengan adanya teknologi. So itu Encik Azli. Okey, kalau kita lihatlah, saya nak melihat perkara aspek pertama sekali sebab kita sekarang ni sedang meraihkan karnival buku Mapin dalam Talian yang sedang kita adakan pada 1 hingga 20 Mei ini. Jadi mungkin sedikit sebanyak saya nak tanya sedikitlah pada Encik Azman. Rakan-rakan pun nak tahu apakah trend kali hari ini, iaitu dari segi peminjam buku e-book dan buku fizikal. Ada perubahan tak sebelum dan selepas COVID ini berlaku ataupun kesedaran terhadap penggunaan e-book semakin meningkat yang dapat dilihat dah dari segi aspek library, bagaimana perkara ini trend dia? Okey, trend dia kita tidak boleh menidakkan data menceritakan perkara yang sebenar. Kita tengok trend e-books meningkat. Dahulu kita was-was, kita ingat e-book yang berkaitan dengan akademik sahaja digunakan oleh pengguna perpustakaan kita. Tapi kita tengok macam saya beritahu tadi, trend penggunaan meningkat. Dulu sebab saya tak pasti kenapa, sebab mungkin ada e-book, mungkin ada print book. Jadi jadi sekarang terpaksa gunakan e-book. Tetapi bila dia terpaksa, lama kelamaan dia akan jatuh cinta pada e-book. Saya pun sendiri kalau e-book pun kita orang lama kan. Kita prefer print book. Macam-macam alasan lah, nak bau buku tu baru kan, kita ada supaya mood nak baca, kena ada bau buku. Kalau ni online kita tengok ni tak menarik, walaupun buku macam-macam interaktif dan sebagainya. Tetapi bila dalam keadaan PKP ni macam ada blessing jugalah bagi kita untuk mempromosikan e-book. Dan saya pun diamanatkan oleh MC untuk memikirkan bagaimana kita nak 100% lah digital library. Jadi saya kena tengah fikirkan, walaupun dulu kita ada macam-macam alasan, e-book ni kita anggapkan sebagai sampingan. Tetapi kita tengok trend sekarang bukan trend di perpustakaan, trend di parents institution. Maksudnya kalau universiti lah. Kalau universiti, kita nak support e-learning macam mana kalau tak ada e-book? Jadi nak tak nak pihak penerbit pun kena fikirlah, kena bergerak seiring membantu perpustakaan untuk membantu pengguna dengan ada atau memperbanyakkan e-books.
Okey, kemudian dari aspek fasiliti ya, Encik Azman. Kalau Encik Azman banyak pengalaman dalam bidang perpustakaan dan sebelum ni pun, sebelum berkhidmat di UMP pun pernah berkhidmat di tempat-tempat lain sebagai pustakawan lah. Dari segi fasiliti di Malaysia, pustakaan di Malaysia ni, bagaimana untuk menyokong dan juga membantu ataupun menyesuaikan diri mereka dengan era COVID ni? Adakah dia bersedia ataupun perlu ditambah lagi? Okey, dari segi basicnya, dari segi asasnya dah bersedia, terutama perpustakaan universiti awam. Dari segi resourcesnya kita dah bersedia, cuma nak mempertingkatkan lagi. Itu sebabnya bila kita kita diminta tutup library pada awal PKP hari itu, 18 Mac tak silap saya. Kita kadut dari segi governance saja. Maksudnya kita dari segi pengurusan, ya. Tapi dari segi library itu sendiri, kan, dia punya servis bersambung. Maksudnya kalau kita nak akses artikel jurnal online, e-book kita ada. Cuma sedikit lah yang buku-buku yang belum di e-bookkan. Yang itu kita kena cari jalan bagaimana kita nak menyampaikan benda tu. Jadi secara ringkasnya, insya-Allah kita are ready for ni. Even kalau kita tengok pun dengan Perpustakaan Negara Malaysia pun, e-pustaka ada online, percuma. Rakyat Malaysia bagi IC, masuk e-books. Dari segi itu kita insya-Allah kita perlu memperkasakan sajalah, tapi dari segi asasnya kita dah ada, dah ready. Dia satu lagi Encik Azman, saya pada tahun 2 tahun atau 3 tahun yang lepas saya pernah pergi ke National Museum Singapore, library mereka kan. Saya dapat masuk dan melihat mereka pun antara library yang terbaik di Asia Tenggara kalau tak salah saya. Jadi mereka dah mengubah ataupun fungsi library tu dah ada tempat mereka kata apa, main gitar, budaya kan, dah ada tempat-tempat yang kata dah bukan lagi macam seperti mana library yang kita fikirkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Adakah itu elemen-elemen perubahan tu, apa lagi aspek-aspek yang sebenarnya sedang dilakukan atau proses perubahan dalam library sendiri? Okey, library kita lagi bukan tempat menyimpan buku ataupun untuk orang meminjam buku. Library sekarang dah daripada dulu kita anggapkan library ni sebagai pusat pertemuan ilmu. Jadi student dan bagi contoh UMP lah kan, dia student lepas daripada baca buku, dia nak relax, dia boleh pergi karaoke lah dalam bangunan library, ataupun dia nak minum kafe dan sebagainya. Cuma dari segi penambahbaikan kita yang akan datang ialah kita akan lebih fokus kepada, kita akan bertambahbaikkan dari segi pengurusan ilmu itu sendiri. Pengurusan ilmu itu sendiri. Macam saya beritahu tu awalnya pengurusan maklumat dan sekarang pengurusan ilmu. Itu sebab kalau kita tengok di Malaysia sajalah, saya tak refer keluar, di Malaysia saja. Kita tengok ada perpustakaan masa dulu dipanggil Library and Information Service. Atau ada setengah-setengah library yang besar panggil library. Ada pula library and knowledge management. Ada pula yang panggil Knowledge Management Center dan sebagainya. Jadi benda-benda dari segi nama pun dah kita nampak perubahan. So jadi dari segi penambahbaikan fungsi-fungsi perpustakaan itu pun menjurus ke arah pengurusan ilmu. So kita nampak dia sebagai satu center untuk mendapatkan ilmu, berkongsi ilmu dan mencetuskan ilmu baru. So fungsi perpustakaan itu nampak mencabar dan ini untuk kebaikan semua. Okey, Encik Azman, kalau kita lihat dia ada dua istilah yang mungkin macam yang Encik Azman sebut tadi, iaitu satu pengurusan ilmu dan satu sendiri adalah perpustakaan itu sendiri. Jadi mungkinkah itu ada perbezaan ataupun bagaimana, adakah pengurusan ilmu itu peranannya ataupun dia sebagai tadi ada istilah KMC Knowledge Management Center sebagainya. Mengapa terjadi begitu ataupun fungsinya sudah berubah ataupun dia telah cuba menyesuaikan diri dengan keadaan semasa? Okey. Now, sebenarnya kalau kita ikutkan perpustakaan macam saya beritahu tadilah, dia menghubungkan maklumat kepada pengguna. Kepada maklumat. Sekarang maklumat yang kita faham ialah artikel, print semua yang kita panggil eksplisit, benda yang nampak. Tetapi
dari posisi pengurusan ilmu, kita kena juga lihat pada ilmu yang intrinsik, maksudnya yang di dalam kepala masing-masing. Itu sebab kalau terutama yang pesan daripada syarikat-syarikat lah, kan, bila seseorang itu meninggalkan company, apa yang tinggal pada company itu? Ilmunya pun dibawa sama. Jadi urusan ilmu perlu untuk memastikan kesinambungan proses ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi, syarikat dan sebagainya. Jadi benda itu penting. Jadi maklumat perlu, ilmu pun perlu. Dan yang akan datang ada lagi satu, kalau kita tengok selalu kita kalau sains maklumat tu kita ada tiga segi tu. Mula-mula data, itu maklumat, itu ilmu, dan satu lagi lah wisdom ataupun hikmah. 5 tahun lepas, masa saya menghadiri conference wisdom, ada seorang profesor, dia cakap dia nak study tentang wisdom management. Wisdom management. Saya pun tak begitu arif lah tentang wisdom management ni, tapi untuk pengurusan maklumat yang itulah, kita untuk dapatkan kita intrinsic dan extrinsic knowledge serentak. Okey, ada satu soalan daripada Dr. Muhammad di FB kita. Dia bertanya, apakah persediaan terbaru perpustakaan di Malaysia selepas norma baru yang mana secara fizikalnya amat kurang yang akan dibenarkan ataupun orang akan kurang dibenarkan masuk kerana faktor penjarakan sosial. Okey. Jadi maknanya selepas COVID ini makin ramailah, makin seolah-olah tidak boleh masuk dengan seperti yang mana yang ada pada hari ini. Apakah persediaan ataupun mungkin langkah-langkah yang diambil dalam menangani perkara ini? Mungkin ada sikit pandangan. Bagi pandangan saya, kita pun dah memikirkan perkara ini, terutama untuk melihat mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh KKM dan juga kerajaan, samanya social distancing tu. Jadi bila nak masuk tu pun kita akan ada buat saringan. Itu kita kena ikutlah step-step saringan. Dan juga tidak semua, katakan satu library tu boleh masuk 1000, kita tak boleh masuk 1000 lah. Mungkin 25% daripadanya, sebab satu meja dah tak boleh masuk 4 orang, mungkin seorang atau 2 orang sahaja. Jadi benda-benda itu kita kena hadapi dan kita kena patuhilah. Jadi persediaan kita ialah kita akan bersedia mematuhi SOP tersebut. Di samping itu kita kena fikirkan juga perkhidmatan tambahan yang mungkin kita boleh fikirkan. Sebagai contohlah, kita pun lihat ada setengah-setengah pustaka tengah memikirkan, kita tak elok juga, tak galakkan orang datang ke perpustakaan, tetapi untuk masa ni kita try kurangkan face to face. Jadi sebagai contoh, kalau nak hantar buku, tak payahlah masuk perpustakaan. Pergi di kios kita. Tak, nak hantar buku saja, pergi pada kios kita, masukkan dalam mesin, cukup. Ataupun kalau mungkin sampai satu tahap di mana kalau dia nak buku, nak pinjam buku saja, bukan nak baca dalam library, nak pinjam buku saja, kita bawa ke bawah pustaka tu bertingkat-tingkat lah kan, bawa dan bagi. So jadi benda-benda yang macam tu lah kreativiti kita untuk menghadapi krisis ni ataupun masa ni, COVID ni. Jadi kita kena berkreatif, tapi yang penting balik pada matlamat kita, adakah penyampaian ilmu, penyampaian maklumat kepada pengguna kita itu sampai atau tidak. Kita akan cuba sedaya upaya. Okey, Jamal, satu lagi soalan sebelum kita mengakhiri perbincangan 40 minit kita pada pagi ni Encik Azman, iaitu tentang selalu istilah work from home lah. Ini kita selalu dengar lah perkataan ini era COVID ni. Jadi dalam konteks library, dalam konteks pengurusan di library, work from home ni praktikal ataupun perlu diperbaiki lagi? Bagaimana? Bagi saya lah, kita bagi pengalaman, kita pun Cik Azli pun pengalaman work from home. Dia ada bagusnya, ada cabaran dia banyak rupanya. Kecuali lah cabaran dia, for example, kita bekerja, kita sebagai pekerja, kita suami, kita sebagai suami. Kadang-kadang kita masak juga kan. Dan kita sebagai ibu bapa, satu. Dan sebagai cikgu, maksud dia, masa sekarang sekolah tutup. Bagi itu yang ada anak tadika nak kena mengajar.
Ya, betul. assignment macam-macam sampai kadang-kadang pun kita tak boleh nak Pening cope. kepala. Itu cabaran kita tu. Tapi kalau work for home kita buat macam SOHO, small office, home office. Itu insya-Allah kita boleh fokus. Ini kadang-kadang tak tahulah, kadang orang cakap kita ni lelaki fikir satu perkara je. Tetapi cuma dari segi fokus tu kurang. Tetapi yang baiknya ialah dari segi freedom lah. Maksudnya kita bukan based on hours. Dulu kalau kita takut-takut, Allahu Akbar, ini pukul 8 kena masuk office. Sekarang tak perlu. Sekarang yang perlu bos cakap, I want this, done. Kita pandai-pandai lah kita buat. Yang penting productivity ataupun outcome. Ini outcome based lah. Ada yang itu. Yang itu baiknya kalau kita work from home. Itu ada pro and cons. Tapi bagi saya sendiri, saya prefer di office lah. Okey teman-teman, sebelum last ini ada satu permintaan. Mereka ada bertanya sikit pada saya WhatsApp. Apa buku yang Cik Azman paling suka baca? Sempena Carnival, buku Mapim ni mungkin cerita tajuk ataupun buku yang memang menjadi orang kata minat lah Cik Azman baca, topik ke ataupun tajuk dia ke. Apa buku yang Cik Azman suka? Cik Azli, saya ni pustakawan, banyak buku. Masa saya jadi pustakawan awal junior dulu, bukan nak cakap apalah, saya baca buku sehari 30. Sebab saya kena katalog 30 buku. Tapi dari segi pembacaan, saya pun tak nak bagi jenama-jenama dia. Dari segi pembacaan, dia ikut umur lah Cik Azli. Saya dulu mula-mula baca, masa saya belajar dulu, saya minat baca biografi. Terus biografi yang saya baca Ayah Kokar. Ayah Kokar tu yang Chrysler tu kan. Lepas tu saya minat baca buku-buku motivasi sebab kita hidup ni up and down. Lepas tu sekarang di ujung-ujung usia ni saya banyak baca buku agama lah. For example macam saya mengaji, contohnya kan mengaji surah Luqman. Jadi saya baca buku, bukan buku tafsir tau. Buku mengenai surah Luqman. Kalau tafsir tu yang tidak besar. Jadi saya baca buku yang saya pun tak pasti apa term dia, kita baca ikut keperluan lah, ikut keperluan. Jadi buku yang saya tengah baca sekarang ialah buku ada seorang penulis, saya lupa dia, tentang jika ini Ramadan terakhir. Cantik betul. Itu cantik. Itu banyak maknanya dia mengikut peringkat usia cara bacaan. Saya rasa mempengaruhi lah. Mempengaruhi. Okey, kita ada seminit lagi. Saya nak minta kalau boleh Cik Azman kita buat kesimpulan perbincangan kita pada kali ini, kalau boleh dapat seminit atau 2 minit kesimpulan perbincangan kita. Silakan Cik Azman. Okey, kesimpulannya tak banyaklah Secara kesimpulannya saya rasa COVID dan new normal ni adalah reality. Kita kena hadapi, so jangan panik. Kita uruskan dengan baik dan kita lihat pada positifnya. InsyaAllah daripada keadaan sebegini kita akan lihat perkhidmatan pengurusan ilmu akan bertambah baik dengan adanya kreativiti baru, inisiatif baru, pemikiran baru dan sebagainya. Dan insyaAllah akan bertambah baik dan bertambah baiklah. Dan kita ketahui bahawa di sebalik kegelapan tu ada sinar. InsyaAllah. So kita perlu berubah di new normal untuk stay relevant dan kita mesti menang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Azman, kepada penonton yang sudi bersama-sama live kita pada pagi ini walaupun kita lewat sedikit. Alhamdulillah banyak yang kita dapat bincangkan dengan Cik Azman khususnya dalam konteks pengurusan ilmu dan juga perpustakaan. Saya juga ingin maklumkan bahawa Mapim, Majlis Penerbit Ilmiah sedang mengadakan karnival jualan buku online yang berada di page rasmi Mapim. Boleh ke sana untuk mendapatkan buku-buku terkini secara online, e-book dan sebagainya oleh penerbit-penerbit universiti seluruh Malaysia. Jadi jangan ketinggalan, macam-macam aktiviti diadakan, antaranya yang kita sedia adakan ini perbincangan dan diskusi, ulasan buku dan sebagainya. Mohon sama-samalah untuk meraihkan, sebab tahun ni kita tak ada pesta buku Cik Azman antarabangsa. Jadi ramai yang online semua jadi ramai yang sedih, ramai yang kecewa sebab selama ni kita berkabung di sana, duduk di sana kan. Betul meriah. Ya, meriah. So hari ini satu normal baru bagi kami yang tak dapat nak bergerak. Jadi kita adakan secara online
mungkin dapat support daripada library juga sebenarnya, daripada rakan-rakan library kita dan juga rakan-rakan penerbit. Jadi saya mengalu-alukan untuk pergi ke page Mapin melihat sendiri aktiviti kita di sana. Dan sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Encik Azman. Saya bagi pihak penganjur minta maaf kelewatan dan juga salah teknikal. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan adakan lagi siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.